الجديدة ونعبدك ونعلمك أعوذ بك من الشر والسلام ولك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفرني فإنه لا إلا تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam yang penuh barakah ni, Allah izinkan kita lagi sekali untuk kita duduk dalam Rawdah min Riyadil Jannah, taman-taman syurga. Majlis ilmu ini Nabi SAW nisbahkan sebagai taman syurga. Sebagaimana mafhum hadis dalam kita kaitkan tentang syurga ni, ianya satu perjalanan yang susah. Yang mana di luar dikelilingi syurga itu dikelilingi oleh perkara yang nafsu tak suka. Berbanding dengan neraka dikelilingi oleh perkara yang nafsu suka. Jadi bermaksud untuk hadir ke perkara yang membawa kepada syurga. Iaitu majlis ilmu sebagai contoh. Sebab tu ada hadis Nabi kata apa? Dipermudahkan jalan ke syurga. Jadi memang sukar, memang susah kalau untuk istiqamah, untuk berada di dalam suasana kita menuju ke syurga Allah. Apatah lagi dengan kita istiqamah untuk duduk di dalam majlis zikrullah, majlis ilmu. Apatah lagi di akhir zaman ini, perkara yang mesti kita titik beratkan, itu adalah kefahaman. Kalau kita lihat, mutakhir ini, berbagai-bagai perkara yang timbul dalam perbahasan tentang ajaran sesat. Ajaran sesat. Yang mana yang kita faham dan maklum apabila digazetkan, senang kita ikut kepada uli amri pemerintah. Yang mana telah digazetkan fatwa itu sudah sesat, maka itu perbahasannya. Dan ada juga perbahasan yang mesti kita kena perhalusi juga. Sebab kadang-kadang kita tak nampak perkara itu dalam keadaan tanpa sedar dia terkeluar daripada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Antaranya adalah perbahasan tentang akidah yang bersandarkan kepada perbahasan Qadariyah. Qadariyah, iaitu Qadariyah ni apa? Usaha menentukan hasil. Dia bertaklid bahawa usaha itu berkuasa mengubah sebuah perkara. Kalau tak usaha tak jadi. Itu tak ada perbahasan tu. Sebab itu belum lagi dia masuk enactment, sebab itu fikrah pemikiran. Kalau Jabariyah pula, dia serah kepada Allah. Belaka dia kata Allah lah tentukan, aku tak boleh buat apa-apa. Dan letih kata lain, dia salahkan Allah. Sebagai contoh lagi, kalau kita lihat perbahasan orang yang mengalah, iaitu bila Allah takdirkan dia susah, dia mula down, dia mula mengalah, dan sila lagi pula dia menyalah. Pertama sekali yang disalahkan orang, sampai tahap peringkat nanti sebenarnya apabila disalahkan orang, bermaksud disalahkan Allah sebenarnya, tanpa sedar. Sebab itu dalam Islam sangat menitik beratkan, tidak ada perbahasan tentang menuding jari, menyalahkan. Tidak boleh. Sebab apa? Dia sebenarnya membawa kepada akhirnya tingkatan tertinggi terus dia menyalahkan Allah. Ini sebab Allah dah buat aku jadi gini-gini.
Memang semuanya itu berlaku dalam qadar Allah, takdir Allah. Tapi kalau dia tak mengaji dalam bab akidah, tak tahu tentang perbahasan qadar dan qadar, tidak memahami tentang qudrah iradah, maka secara tidak sedar dia akan menyalahkan Allah. Ada satu pihak pula meletakkan dialah yang menentukan pula dalam usaha penentu kepada hasil. Kalau tak berusaha, tak berhasil. Walhal memang kita kena berusaha, tetapi barang perlu diingat, hasil bukan terletak pada usaha. Walaupun pada usaha itu terkait dengan hasil. Hasil tu dalam hasil yang kita ada hari ini itu terkait dengan usaha, terkait. Tetapi bukan hasil hari ini penentu sebab aku usaha. Bahasa mudah macam makan ubat lah. Sebab aku makan ubat lah sihat sembuh ni. Tak boleh. Itikad itu dah lari. Sembuh sebab Allah. Allah bagi kita sembuh. Asbab, perbahasan asbab ikhtiar daripada kita makan ubat. Ada berapa ramai hari ini yang terjerumus pada perbahasan qadariyah, dia tak makan ubat, dia tak sembuh. Dia terus isbat kat situ. Ini yang maksudnya dalam tanpa sedar, jemaah sekalian, akhir zaman ini, perkara yang mesti kita perhatikan dan kita kena berhalusi agar tidak tersalah langkah kita, terutama dalam bab ibadah. Kita dah lama-lama beribadah, tanpa sedar tiba-tiba rosak. Betul lagi kalau perbahasan tentang terang-terang perkara itu salah dengan perbuatannya, dengan percakapannya, kita nampak terang-terang bercanggah dengan al-sunnah wal jamaah. Maka di sini kita memperincikan tentang isu-isu contemporary dalam akidah. Ini isu-isu permasalahan akidah mutakhir, ini contemporary yang terbaru. Kita telah pun dan sedang membincangkan tentang inti hadis. Ini terang-terang ni dalam fatwa Jawatan Kuasa Kebangsaan pun dan negeri pun dah memfatwakan gerakan anti hadis ni dah kategorinya sesat, anti hadis. Cuma kita nak tahu bagaimana perbahasannya. Kita dah masuk pada perbahasan doktrin. Kita nak masuk pada doktrin anti hadis. Apa yang ditanamkan dalam perbahasan anti hadis ni, apa pemikiran yang dimasukkan. Dan setiap apabila membincangkan tentang ajaran sesat, dia akan pergi kepada pemikiran. Sebab pemikiran ini mudah dipengaruhi. Hati Allah jaga. Bila pemikiran kita tidak dimasuk dengan ilmu yang benar, maka hati ini memang Allah jaga. Cuma dia ada terkait dengan fikiran yang was-was tadi. Bila dia ada keliru, maka hati pun ragu. Bila ragu tu mula goncang. Jadi dalam doktrin ini yang masuk antara pemikiran anti hadis. Yang pertama dalam bab akidah. Dalam bab akidah kita dah maklum tentang kalau anti hadis di Malaysia ni yang pelopornya adalah Kasim Ahmad. Jadi Kasim Ahmad menganggap hadis merupakan satu penipuan dan penyelewengan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu antara pemikiran yang dia bawakan. Dia kata apa? Hadis ini merupakan satu penipuan dan penyelewengan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Hal ini kerana beliau beranggapan bahawa hadis lahir selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Lalu dikaitkan dengan baginda lantas diangkat sebagai sumber perundangan Islam yang kedua selepas Al-Quran. Bagi beliau perkara ini memang tidak benar sama sekali. Mana zaman pembukuan dalam kitab kutub sitah, ini memang berlaku selepas kewafatan Nabi SAW. Tapi di situ ada perbahasan para ulama. Tapi Kasim Ahmad yang kata, bila hadis itu dicatatkan selepas Nabi wafat, ni ada yang takut tambah tipu lah ni katanya. Jadi pokok kata semua salah katanya. Sebab tu dia beria-ia nak meletakkan ikut Al-Quran. Nampak macam betul lah kemahiran ikut Al-Quran. Tapi bersama tolak Nabi SAW. Bila tolak hadis, tolak Nabi SAW. Nabi akan mensyarahkan balik perbahasan dalam Al-Quran. Nabi yang akan menterjemahkan balik. Bila tolak saja, bermaksud, bila tolak Nabi itu sendiri sudah akidah. Akidah dia goncang, hilang. Boleh jadi sesat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua dalam akidah, Al-Quran merupakan wahyu dari Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang dianggap telah cukup sempurna dan tidak memerlukan sebarang bentuk penafsiran dan perincian.
Al-Quran ni wahyu dari Allah dah sempurna dah. Jadi tak perlukan pada penjelasan. Kalau tidak nanti ibarat Al-Quran itu tidak lengkap. Kita pernah jumpa tak orang macam ini secara peribadi? Saya pernah jumpa Mas Kinan. Dan kalau orang tak kena gaya tu memang, kalau bukan kaleng-kaleng ni Mas Kinan, kalau tak jaga iman tu dia akan berfikir begini, ya tak ya juga. Al-Quran dah sempurna tuan-tuan, kenapa perlu dikupas lagi gitu ya? Di situ lapis yang dia kata. Jadi ikut Al-Quran saja. Golongan begini, dalam dia kata Al-Quran tidak perlukan kepada penterjemahan. Maksudnya tafsir ikut saja. Tapi pada sama mereka pun takwil juga, terjemah juga. Nanti kita akan nampak nanti bagaimana kumpulan ini yang dia menolak penterjemahan ini hadis, tetapi pada sama dia sendiri mentafsirkan Quran pula. Maksud di situ kita dah nampak kekeliruan. Dia kata nak mengekalkan keaslian Al-Quran. Tapi dalam memahami hukum Al-Quran, ikut kepala dia. Nampak kat situ. Tapi ini hujah dia kata. Al-Quran dah sempurna. Jadi kita kena ikut Al-Quran saja. Tidak perlukan sebenarnya bentuk penafsiran dan perincian, dia kata. Itu yang kedua. Ini dalam bab doktrin akidah. Yang ketiga, dakwaan bahawasanya umat Islam telah menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar kerana telah menyanggahi wahyu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sejak zaman baginda masih hidup sebagai Nabi yang terakhir dan tiada yang lain selain itu. Bila kata mengikut Nabi ini ibarat dia tak ikut Al-Quran dan menyanggahi Al-Quran, ikut hadis tu. Sebab dia beranggapan dari mula lagi, Masih Ahmad ni beranggapan dan berpemikiran hadis ini adalah tokok tambah. Bila tokok tambah, bila umat Islam ikut di hadis, ada dia seleweng katanya. Ini dah menyeleweng, dia kata. Ini kita membincangkan doktrin dia. Penting apabila kita tahu doktrin, nanti kalau kita berjumpa, kita tahu dah, oh ini pemikirannya. Contoh macam kita belajar tentang ilmu sihir kan. Belajar, bukan nak mengamal. Bila belajar kita tahu, bila kita tengok, bila kita berdepan dengan pengamal yang mengamalkan sihir, kita tengok, ini sihir, kita tahu. Itu maksudnya, itu tujuan untuk kita mengetahui perkara yang buruk itu. Supaya bila kita tahu, bila berhadapan, kita boleh trace perkara itu. Kita boleh kenal pasti bahawa ini adalah pembahasan pelajaran yang berorientasikan keburukan. Penting. Dan seterusnya, hadis dianggap sebagai satu catatan dan peninggalan sejarah yang perlu dikaji dan dinilai oleh para ahli hadis untuk memahami dan menilai zaman berkenaan. Dia bila dia tengok hadis ni kan, memang kita perbahasan, memang ada status hadis ni kan. Status hadis dalam bab ulum hadis, mustalahal hadis, mengaji bab itu kita tengok. Jadi dia duk faham, di hadis ni maksudnya belum lagi firm lah katanya. Kena nak nilai lagi, kena kaji lagi, betul nak tengok zaman pula. Ada anggapan itu. Ini anggapan-anggapan begini, kalau bagi yang tidak punya bahasan yang sebenar, maka dia akan cepat terpengaruh lah. Sebab dia pergi kepada permasalahan. Bila masalah kan, masuk kata masalah tu, contoh status hadis, kan tu permasalahan hadis. Tapi masalah hadis bukan bermaksud hadis tu, tidak boleh kita ikut kerana dia ada masalah. Bukan. Bermaksud kita nak melihat kedudukannya, perbahasannya, sampai dekat kumpulan anti hadis. Itu dijadikan masalah dan menjadikan antara dalil untuk tolak hadis. Baik. Seterusnya dalam bab akidah ini, dalam anti hadis, mereka mengatakan lafaz dua kalimah syahadah yang diucapkan oleh umat Islam kini adalah dilarang oleh Quran kerana syahadah yang dibacakan hanyalah la ilaha illallah. Kacau. Dia kata la ilaha illallah. Yang kita mengucap syahadah tu, itu sebenarnya tak ada. Sedangkan hadis daripada Abdullah Ibn Umar, dalam bab hadis yang Jibril tu, menceritakan akhbar yang Islam, akhbar yang iman itu. Tapi bila dia dah tolak hadis kan, jadi dia tak pandang. Ini. Yang seterusnya, menolak salah satu daripada rukun iman yang keenam, iaitu percaya pada qada dan qadar. Ini disebabkan perihal qada dan qadar dinyatakan di dalam hadis lalu dianggap bertentang dengan apa yang terdapat dalam Quran.
Jadi dia tengok perbahasan qada ni ada dalam hadis, tak ada dalam Quran, dia kata. Apa saja yang ada dalam hadis tak ada dalam Quran, dia tolak. Macam itu cara dia. Sedangkan ia mesti berkaitan dan bersangkutan apabila perkara itu ada syarahnya pada sumber hukum kan. Dia jadi sumber hukum dalam Quran, hadis. Tapi dia meletakkan hadis ni dah bukan hukum dah. Maka dia terus bertentang. Setelah tak langsung, sebagai contoh tadi, kalimah syahadah, kemudian dia tolak pula qada dan qadar. Sebab apa dia kata qada dan qadar ada hadis tapi tak ada dalam Quran. Dia tolak. Yang seterusnya, menafsirkan ayat Quran dengan logik akal dan tidak mengikut disiplin tafsir yang sebenar. Ini yang kita masukkan tadi. Dia mengatakan Al-Quran ini cukup, tidak perlukan kepada penafsiran dan perincian. Tetapi mereka mentafsirkan Al-Quran dengan logik akal, tidak mengikut disiplin tafsir yang sebenar. Sebagai contoh, surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taatilah Rasul. Bagi Kasim Ahmad, bahawa kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk mentaati Rasul, sebagaimana dalam ayat tersebut menunjukkan bahawa kita disuruh mentaati perutusannya dan bukan mentaati Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Makna kata, di sini dia nak masuk jadi mengaku Nabi. Dia kata di sini Rasul ni kata, kan hanya taat Nabi Muhammad katanya. Tadi dia kata Quran, nampak jemaah sekalian, dia kata Quran jangan ditafsirkan katanya. Kan sepatutnya tak perlu ada perincian lain. Sekali bagi kat depa sebagai contoh ayat 59 ini surah An-Nisa ayat 9, Allah suruh taat pada beriman pada Allah, taat pada Allah dan Rasul. Dia maksudkan Rasul itu bukan semata-mata Nabi Muhammad itu sendiri kata. Boleh jadi siapa saja utusan. Di sinilah boleh jadi bibit-bibit timbulnya Nabi palsu. Mengaku Nabi sebab dia kata bukan hanya Nabi Muhammad saja. Baik. Dan dalam tafsiran yang lain dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Surah Al-Ahzab ayat 21. Yang bermaksud demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan terbaik bagi sesiapa yang menginginkan keridhaan Allah dan kebahagiaan di hari akhirat dan mengikuti Allah dengan sebaik-baiknya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul tu beliau menyatakan bahawa ayat ini tidak bermaksud untuk merujuk pada gerak-geri dan kelakuan Nabi Muhammad SAW itu seperti cara makan, minum, tidur dan sebagainya. Sebaliknya adalah merujuk pada keyakinan, pegangan, pendirian dan perjuangan baginda. Malah menurut beliau lagi, semua kelakuan dan gerak-geri seseorang itu ditentukan oleh faktor-faktor seperti kebudayaan, pendidikan semasa, dan perbuatan semula jadi manusia. Baik. Tadi yang pertama tadi surah An-Nisa ayat 9 dia terus tafsirkan, dia kata Rasul ni bukan Nabi Muhammad SAW saja, sesiapa yang menjadi perutusan. Yang kedua dia kata pula kat sini bukan sekadar ikut cara macam contoh kita belajar Syama'il Muhammadiyah, apa saja yang dinisbahkan kepada Nabi SAW, perbuatan, percakapan Nabi SAW, semuanya yang diittibak dengan Nabi itu dikaitkan sebagai sunnah bagi Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi gerakan anti hadis ni, dia kata hanya merujuk pada keyakinan dan pegangan saja, tapi bukan ikut perbuatan. Perbuatan itu boleh jadi budaya, boleh jadi manusia biasa, dia kata. Sebab tu setengah tu menganggap di sinilah timbul perbahasan, tu pakai jubah, pakai kopiah serban tu pakai orang Arab katanya. Boleh nyanggut ni, bukan katanya. Sebab tu setengah-setengah tu dia menentang cara begitu. Kita boleh berfikir macam mana depa boleh berfikir begitu? Kerana ada aliran yang memberikan pahaman begitu. Sebagai contoh anti hadis ini. Sebab apa? Perbuatan-perbuatan itu boleh terkait dengan kebudayaan. Pendidikan. Jadi perbuatan semula jadi manusia. Jadi tidak perlu kita agungkan katanya. Tak perlu. Tak ikut pun tak apa. Malah di situ datangnya dipanggil ketinggalan zaman. Jumud katanya. Tidak berkembang. Jadi kalau kita berpakaian seperti itu agak tergebelakang katanya. Itu zaman dah tak sesuai sekarang. Walhal apa saja yang dinisbahkan kepada Nabi SAW itu kita ambil itibak baru dia panggil.
Di sini yang dicuba pisahkan dekat situ. Sebab tu tidak hairan ada setengah-setengah golongan itu cuba memandang Nabi SAW itu bukan dengan pandangan yang keseluruhan. Tetapi hanya memandang pada satu prinsip saja, tetapi pada masa sama meremehkan apa yang ada pada Nabi SAW. Dan di sini Qasim Ahmad mendakwa kiamat akan berlaku pada tahun 1710 Hijrah bersamaan dengan 2280 Masihi. Dia ada kira dia keluar. Dia kata 2280 Masihi. Maknanya perkara gaib wal hal dalam hadis Nabi SAW bab ihsan bab akhbirni anis sa'ah, kata Jibril SAW kepada Nabi SAW, khabarkan aku tentang kiamat. Nabi pun tak tahu kan. Yang bertanya tu lebih tahu. Tanda-tanda ada. Nak tahu bila? Nabi pun tidak diberitahu waktu itu. Tiba-tiba dia mengaku tahu. Habis kacau. Ini jemaah sekalian. Ini satu bab mendakwa kiamat. Satu lagi, ada kumpulan yang suka buat begini. Hati-hati juga. Hati-hati. Dia punya caption dia. Hati-hati guys, katanya. Hati-hati guys. Sekian-sekian tarikh berlaku guys, katanya. Sekian-sekian tarikh 15, 16, 17, sekian-sekian tarikh. Dia suka pergi kepada prediction. Dia suka buat satu telekan. Bahawa sekian-sekian ni pasti berlaku. Sekian-sekian ni pasti berlaku. Akhirnya, hilang tumpuan kepada memahami sepatutnya apa yang dipersiapkan. Yang kita kena persiapkan adalah persiapan untuk mati. Dan itu kiamat kecil kita. Itu perkara yang mesti kita persiapkan. Maksud kata, kadang-kadang orang cuba takut-takutkan dengan keburukan yang berlaku kat dunia ini. Wallahi iman sekalian. Dunia ini pergi kepada perbahasan yang paling maksimum sekali adalah kehancuran. Dunia lambat laun akan kiamat, habis. Hancur. Jadi keburukan apa pun yang berlaku kat dunia ini, itu proses kepada kehancuran sebenarnya. Ke arah, dia panggil expiry date. Memang dah Allah kata pada masa tahap, habis. Persoalan yang kita kena letakkan di sini, apa persiapan kita bila bertemu dengan kiamat? Bukan tanya bila kiamat. Apa persiapan kita bertemu dengan mati? Bukan tanya bila mati. Itu satu rahmat Allah sembunyikan. Kematian. Kalaulah Allah Ta'ala beri tahu kita buka hijab mati bila. Allah Akbar. Rasa saya pun datang malam ni tuan-tuan. Kan? Tak datang lah tuan. 3 hari lagi meninggal. Tergambar ni satu rahmat besar. Satu rahmat kasih sayang Allah. Allah sembunyikan waktu mati. Walau mati itu perkara yang, ya semua orang takut. Takut mati, jangan benci mati. Benci, waqarahiyatul maut ni benci. Benci orang tak mau dengar. Takut mati itu, umrah lah manusia kan, kematian. Takut kan, tapi benci jangan. Setengah orang tak suka. Buat mati tu orang kata, potong semangat betul. Buat cerita mati. Tak suka lah dengar. Patutnya kita, bila buat mati ni, zikrul maut. Takut bukan bermaksud kita jadi orang yang lemah. Takut lagi buat persiapan lah. Contoh. Anak-anak kita nak periksa tuan-tuan. Tahu dah bila tarikh peperiksaan. Makin takut, makin tidur, makin buat tak tahu ke, makin mengaji tuan-tuan. Melainkan kalau dia dah buat persiapan. Senyum. Ibarat exam tu tarikh matilah. Senyum je. Dah siap nak mati dah. Mana dia dah buat persiapan. Tapi kalau bicara takut tu bukan maksud tak buat apa-apa. Makin dia takut, makin dia buat. Makin dia buat ulang kaji, makin dia buat persiapan. Macam kita reflect balik. Kalau kita bincang takut tentang kiamat, takut tentang apa-apa saja yang berlaku, patutnya dia tebuk dada tanya iman lah. Penuh masjid. Penuh antara perkara paling penting masjid lah. Masjid tempat paling selamat. Di dunia ni maksudnya. Tak ada tempat lain. Walaupun dalam keadaan sekarang ada usaha-usaha dan sedang pun berlaku menghancurkan masjid, bom sana bom sini, itu melanggar dah sebenarnya etika dan protokol, langsung langgar. Kalau ikutkan kaedahnya memang tak boleh kacau langsung masjid. Tapi Allah tunjukkan kuasa juga. Dalam masjid itu tempat turunnya rahmat,
ketenangan, kat masjid. Lepas tu jangan lari apabila orang kata dalam keadaan ni, kita lari meninggalkan masjid, dalam keadaan kita biarkan masjid sepi. Itu sebenarnya tanda kehancuran. Bila masjid kembali penuh, tanda kebangkitan. Itu tempat perkara yang mesti kita makmurkan. Baik. Itu dalam bab akidah. Antaranya yang tadi akidah ni, dia tahu kiamat bila. Baik, dalam bab ibadah, bab fikih. Nombor 1. Ibadah haji dan umrah hanya dianggap sebagai penyelidikan dan pembangunan. Golongan anti hadis ini bukanlah daripada golongan yang mahir dalam ilmu bahasa Arab dan kesusastraan yang malah untuk berbicara dalam bahasa Arab pun tidak boleh. Sedangkan Al-Quran merupakan sebuah kitab wahyu yang diturunkan dalam bahasa Arab yang memerlukan keilmuan yang tinggi dalam bahasa tersebut untuk mentafsir setiap ayat yang terkandung di dalamnya. Namun mereka hanya mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan logik akal yang kononnya membawa pemikiran kemodenan agama dan menolak amalan ritual tradisi yang langsung tidak menguntungkan dalam konteks haji dan umrah. Ini dalam bab fikih, dalam bab ibadah, mereka melihat ibadah haji dan umrah ni hanya sebagai penyelidikan dan pembangunan. Walhal mereka pun tidak faham dalam bab uslub perbahasan dalam hukum yang membincangkan tentang syariat tentang menunaikan haji ni dan umrah. InsyaAllah. Bagi lalu azan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Akhir kita sambung sikit sebelum kita buat kesimpulan pada perbahasan kita pada malam insyaAllah. Baik.
Baik. Mereka menulis dalam perbahasan menunaikan haji dan umrah ini dalam konteks mereka mengatakan dan selepas mengambil kira maksud konteks yang lebih luas, saya merasakan tafsiran yang paling sesuai dengan perkataan haji ialah penyelidikan. Haji adalah tentang membuat penyelidikan dan hasil penyelidikan perlu dibentangkan kepada umum melalui satu wadah intellectual discourse untuk dinilai terbuka benar salahnya. Umrah pula lahir dari akar huruf yang sama dengan perkataan umur, makmur atau memakmurkan. Oleh itu saya merasakan dalam konteks yang lebih luas dan tepat perkataan umrah adalah tentang membangunkan sesuatu berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dibuktikan kebenarannya. Ini antara catatan antara yang perkara yang mereka tulis untuk menyebarkan doktrin. Tadi awal dari situ pencanggahan berlaku. Awalnya tentang perbahasan Al-Quran jangan dikau lagi. Dia tidak perlu pentafsiran. Mereka sendiri melakukan pentafsiran. Bunyi macam moden lah. Contoh tadi, haji adalah satu penyelidikan katanya. Bunyi dia macam, bagus penyelidikan katanya. Dan sekarang tak payah pergi haji. Akhirnya tak buat haji. Sebab apa? Sebab haji bukan perbuatan seperti pergi ke Mekah itu. Tetapi ia sebenarnya adalah perbahasan tentang penyelidikan. Umrah adalah perkara yang memakmurkan. Di sinilah cubaan untuk apabila dah tolak perbuatan Nabi, hadis Nabi, maka di situ mereka ada peluang untuk menukar perbahasan Al-Quran kepada perbahasan yang mereka sangkakan. Tengok perkataan yang mereka gunakan. Oleh itu saya merasakan. Main rasa-rasa. Baik, itu dalam bab ibadah haji. Itu golongan begini yang hati-hati tak pergi haji. Cukup dengan dia menyelidik saja. Menyelidik, mengenung, ada sampai dah makam. Umrah pun tak payah. Umrah cukup kita makmurkan. Tolong orang. Sebab tu setengah-setengah golongan begini dia suka tolong orang katanya. Dan kita akan nampak, dia paling baik, bagus. Suka tolong orang. Dia faham macam itu. Dari lambat umrah dia tak nak buat. Dia kata itu bukan caranya. Baik, itu dalam bab haji. Dalam bab puasa pula. Puasa tidak dianggap sebagai satu ibadah, melainkan hanya untuk membendung interaksi dengan orang lain. Menurut mereka, tiada satu pun ayat Al-Quran yang mengarahkan umat Islam supaya menahan diri daripada makan dan minum. Tafsiran ini dikemukakan oleh salah seorang daripada kumpulan ini dengan mengemukakan tafsirannya yang tersendiri berdasarkan ayat-ayat yang dikaji melalui surah Maryam. Beliau menulis, saya menerima definisi puasa sebagai menahan diri. Tetapi apa yang patut ditahan oleh diri mengikut ulama dan pengikut mereka tidak saya terima kerana saya mempunyai kefahaman yang berbeza. Ulama memberitahu kita bahawa apa yang diri kita perlu tahan ketika berpuasa adalah daripada menjamah makan dan minum. Beliau menulis lagi, bagaimanapun saya mendapati jika definisi puasa ulama ini diterima, ia bercanggah dengan kisah puasa Maryam yang ada diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Masuk kata, dia cuba tafsirkan semula puasa itu menahan diri, dia cakap tak ada Al-Quran pun tak ada suruh menahan makan dan minum. So menahan diri je kata. Dia mula mentafsirkan menahan diri itu dalam konteks dia faham macam mana. Di sini kalau kita perhatikan mas sekalian, ini bahaya apabila menolak pentafsiran apabila perbahasan itu, contoh hadis kan, menolak hadis. Inilah masalahnya apabila dalam terjemahan Quran, mereka mengatakan Quran itu sudah lengkap. Tapi mereka ada kecenderungan untuk mentafsirkan juga. Jadi di sinilah kita nampak peranan, pentingnya Nabi SAW. Sebab kalau kita kata Al-Quran, orang kata Al-Quran pun cukup. Cukup dan cukup tu jadi kamu yang menyeleweng lagi. Jadi bila kata ada Nabi SAW, maka kita pun faham. Sebab tu Allah utuskan Nabi SAW dengan perbahasan maksud yang manusia, yang bermuamalah sebagai manusia, yang menterjemahkan juga, maka kita pun nampak. Itu tujuan antara perkara kenapa Nabi diutuskan untuk membantu, untuk memberi kefahaman. Kalau tidak, manusia akan berbuat kefahaman dia sendiri. Sebab itu penting juga utusan itu sampai dalam rupa bentuk manusia. Mereka menolak. Itu dalam puasa. Maka tak adalah istilah puasa menahan makan minum tu. Sebab tu
Dan setengah-setengah golongan ini dia makan minum, elok makan. Puasa dia makan minum. Puasanya menahan diri katanya. Daripada apa? Daripada maksud dan konsep mereka sendiri. Menolak dan seterusnya, menolak segala bentuk kaifiat solat. Ini golongannya, akhirnya golongan yang tak solat ni. Tadi haji, puasa, kemudian solat. Ini dalam bab ibadah ni. Menolak segala bentuk kaifiat solat daripada hadis. Malah mereka menganggap bahawa amalan solat ini telah diwarisi sejak zaman Nabi Ibrahim AS lagi. Menurut Kasim Ahmad, solat bukannya 5 waktu sehari semalam, sebaliknya hanya 3 rakaat sehari semalam sahaja. Dan bilangan rakaat yang boleh dikerjakan dengan minimum hanya 1 rakaat saja. Bahasa Arab yang hanya boleh digunakan pakai sebagai bahasa bacaan dalam solat tidak dianggap wajib dan boleh digantikan dengan bahasa-bahasa lain selain bahasa Arab, termasuklah ketika membaca surah Al-Fatihah. Jadi apabila bermula tadi menolak hadis dalam penterjemahan solat diterjemahkan oleh Nabi SAW dalam hadis, maka apa yang berlaku? Mereka akan menolak semua kaifiat lah. Perbuatan, rukun semua ditolak. Tak adalah perbuatan sallu kama ra'aitumuni usolli itu tak ada pakai. Malah nak nampakkan hebat lagi, mereka letakkan sebenarnya solat ni macam zaman Nabi Ibrahim lagi. Amboi, tinggi lagi katanya. Last sekali bila tanya balik, tak solat. Itulah. Last sekali dia pun tak solat. Itu masalah ni. Walhal kalau kita kaitkan balik tentang kod Allah tadi dengan syariat yang telah diutuskan oleh Allah melalui Rasulullah SAW, syariat agama itu sepatutnya lagi dijaga. Ini membuatkan dia lagi longgar. Ini bab solat. Maka tidak heran perbahasan tentang rukun-rukun Islam ini menjadi perkaranya akhirnya tidak diamalkan. Bila tidak diamalkan, maka rosaklah perbahasan tentang agama. Baik, dan seterusnya, Kasim Ahmad dan satu kenyataan di dalam akhbar utusan Malaysia bertarikh 14 Ogos 1995 telah menyatakan bahawa wanita muslimah, ini dalam bab aurat pula. Depa buat kenyataan ini, Kasim Ahmad buat kenyataan dalam utusan Malaysia 14 Ogos 1995 telah menyatakan bahawa wanita muslimah boleh memakai apa saja pakaian walaupun hal keadaannya menendahkan anggota tubuh badan dengan syarat bertepatan dengan adat dan budaya masyarakat setempat. Menurut beliau, aurat bukanlah sebagaimana yang difahami oleh umat Islam hari ini. Tetapi aurat adalah hanya menutup bahagian sulit yang menjadi perkara sumbang kepada masyarakat jika didedahkan. Beliau juga menyebut bahawasanya tanda pada aurat ialah wuduk. Dengan berdasarkan penakkulan beliau sendiri, sekiranya kepala itu ditutup secara nescaya Allah tidak menyuruh agar menyapunya. Sudah katanya. Pertama, aurat ni adalah sebagaimana adatnya. Dan aurat hanya menutup bahagian sulit saja. Sebab itu golongan-golongan begini akhirnya kita nampak mereka terbuka, open saja. Punya ada perbahasan ini yang cuba didoktrinkan, terutama dalam perbahasan gerakan anti hadisnya. Baik, wallahu alam, kita akan sambung nanti pada perjumpaan akan datang dalam bab masih kita membincangkan anti hadis. Setelah anti hadis ni panjang sikit. Ada banyak pecahan dia. Kita akan masuk tadi kita dah bincang dalam bab akidah apa penyelewangannya. Dalam bab ibadah apa, nanti kita akan masuk bab akhlak dan adab. Akhlak pun mereka menyeleweng juga. Dan kita melihat kesan-kesan kepada masyarakat. Habis pada perbahasan ni, kita akan masuk, kita kaji pula nanti tentang permasalahan LGBT dan perspektif Islam. Di sini kita akan bawakan isu-isu ajaran, isu-isu kategori dalam akidah ni. Wallahu alam. Kita berhenti setakat ini dulu. Mohon ampun maaf daripada saya, kekurangan, terkasar kata, kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malamnya penuh barakah ni, sehingga kita bertemu lagi pada siri akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.